Assalamualaikum. Okey, hari ini kami dari Between Technology akan menunjukkan kepada anda macam mana menyelesaikan masalah Sharp LC32LE260M yang mengalami masalah standby LED blinking. Okey, kita ada sebiji TV dekat sini model Sharp 32LE260M yang mengalami masalah indikator standby LED blinking. Dapat dilihat di situ dia just blinking merah. So ini standard problem bila mana dia memasuki protection mode, dan protection mode ni masuk boleh disebabkan oleh beberapa punca, dan untuk model ni kebiasaannya disebabkan oleh permasalahan backlight. So kita ada dua kerja nak kena buat dekat sini. Jom proses. Okey, sekarang kita dah buka dia punya back cover. Dapat dilihat dekat situ dia punya power board, main board dan dia punya scaler sekali dengan T-con. So untuk kes ni kita akan tackle di bahagian main board, which is di mana EEPROM itu berada, dan kita akan tackle bahagian backlight. Untuk tujuan flashing ataupun reset bagi menyelesaikan masalah standby itu tadi tu ada dua. Satu, kita reset through button, tapi since dia pakai joystick button punya, so joystick button ni kadang-kadang ada sedikit kesukaran dalam menggerakkan dia punya joystick. So instead of buang masa dengan tu, takut-takut tak jadi proses nak reset tu, so kita just go for flashing. So untuk flashing kita kena tanggalkan mainboard dan keluarkan dia punya EEPROM IC, memandangkan kita tak ada jenis yang clip to IC. So kita kena tanggalkan IC dulu lah dan placekan dia dekat dia punya soket flasher. So jom kita selesaikan kes yang pertama terlebih dahulu. So ini dia punya bahagian bawah mainboard tadi, dan ini dia punya EEPROM IC. So EEPROM IC ni seperti yang kita kata tadi, untuk flash dia ada dua method. Satu dengan menggunakan kepit, tapi yang kepit tu kita tak ada, dan even kalau kata ada pun dia tak berapa nak best untuk digunakan, since kadang-kadang dia selalu terslip. So kontak dia jadi tak kemas. So instead of kita guna clipper tu, kita akan cabut IC ni. So once dah cabut, nanti kita akan buat placement IC ni ke soket flasher, dan kemudian kita akan terus flashkan. So untuk tujuan menanggalkan IC ni, kita menggunakan blower, dan blower ni kita set kepada 360 darjah Celsius, tetapi kita matikan dia punya angin. So angin kita tak pakai, kita just pakai dia punya hot air sahaja. So angin dia kita kosongkan dekat situ. Dan terlebih dahulu perlu dipastikan model ataupun kod bagi IC ni, dan untuk kes ni kita IC yang digunakan adalah Winbond 25Q 32 FVSIG. Okay, jom kita proses ke flashing. So ini kita punya soket flasher, dan kita akan placekan dia punya EEPROM tu tadi, dan perlu ditetapkan ataupun kedudukan dia perlu betul, direction ataupun arah dia perlu betul. Kalau kata tidak, flasher akan detect benda tu sebagai overcurrent. So kita bersihkan dia dulu sikit, since kita menggunakan flux tadi, so kontak mungkin akan sedikit buruk, so menyukarkan untuk proses detect IC. So kita clearkan kontak tu supaya benda boleh berjalan dengan lancar. Okey, IC telah pun kita letakkan. So sekarang kita go for dia punya software untuk tujuan flashing. Okay, so dapat dilihat di sini kita menggunakan FlyPro, since yang tu yang sync dengan dia punya flasher. So just go for device and then auto detect. Just start. Okay, nampak kat sini ada problem di mana placement IC tersebut terbalik. So kita just rearrange balik dia punya kedudukan.
Once dah rearrange, kita boleh continue. So dapat dilihat di situ Winbond 25Q32 FVSIG. So once dah detect, kita just load dia punya data. Okay, data kita dah memang prepare siap-siap untuk Sharp LC32LE260M. So just load dia punya file dan go for auto, terus start sahaja. So proses akan berjalan, proses standard which is erasing, blend check, programming dan verify. So once the whole process sudah settle, baru kita akan cabut dia punya IC. Okey, kita akan selesai proses flashing ni. So kita akan go for next process, iaitu proses repairing backlight. So dapat dilihat dekat sini, kesemua backlight menyala except for sebiji sahaja yang bermasalah. Tetapi dapat dilihat backlight yang ada sekarang ni pun dia dah menjadi warna purple. So best option adalah dengan menukarkan semua. Kalau kata tidak, nanti display akan nampak ataupun kelihatan kebiru-biruan. Kalau nak ikutkan dekat sini tak terlalu banyak, cuma ada lebih kurang 18 biji. 18 biji, so proses penukaran ke semua 18 biji ni akan kita lakukan dengan teliti, dan once everything done, kita akan test balik. So kita menggunakan backlight potong dekat sini, yang mana voltage dia adalah voltage 3V. So kita dah menghampiri siap. Fast forward sikit, kita dah menghampiri siap. So ni second last punya ni, and then kita ada lagi sebiji. Once settle yang sebiji itu, consider done, dan kita dah boleh run test ke dua-dua mainboard tadi dan juga backlight. So every time lepas kita buat placement ataupun gantian, kita akan run test balik the whole circuit ataupun the whole stripe untuk proses lampu tadi. Takut-takut tersalah arah anode dan cathode, so dia akan jadi malfunction, dia akan tak berfungsi. So make sure check every time lepas buat placement. So ini kita punya last copec. So dah selesai, kita dah boleh go for proses pemasangan mainboard untuk tujuan testing sama ada proses flashing tadi selesai ataupun berjaya ataupun tidak, dan juga proses pertukaran backlight tadi berjaya ataupun tidak. Sememangnya kebiasaan untuk TV-TV Sharp LCD ataupun LED, bila mana berlaku sebarang bentuk permasalahan atau rejection, error yang terjadi itu akan disimpan dalam EEPROM, dan error tersebut menyebabkan dia protect. So ada kaedah untuk reset, tapi kaedah untuk reset ni kadang-kadang agak sedikit sukar atas faktor button, and then atas faktor usia TV itu sendiri. Tapi most of the time, especially untuk button yang bukan joystick, mudah untuk kita lakukan sedikit berbanding button joystick ni. So mana-mana method boleh diguna pakai, sama ada reset through button ataupun kita guna flasher. Tapi by the time kita reset guna button, kita memerlukan remote untuk masuk ke bahagian service mode tadi dan clearkan dia punya EEP tadi.
Dan clear EEP ni adalah dengan bertujuan membuang semua error-error yang disimpan. Cumanya kalau kita tak fixkan dia punya backlight, tetap proses yang sama akan berlaku, which is dia mungkin akan terpasang untuk seketika, tetapi dia akan masuk kembali ke protection mode. Okay, so kita dah hidupkan kita punya TV dekat sini, dapat dilihat LED tadi telah pun bertukar hijau dan itu dia, lampu pun telah mula naik. So maksudnya the whole problem, iaitu kedua-dua problem mainboard dan backlight tadi telah berjaya kita selesaikan. So wrap up, jom kita pasang. Okey, TV telah selesai dipasang, jom kita run check tengok dan test sama ada display terhasil ataupun tidak. Dan itu dia, alhamdulillah, gambar input HDMI telah pun keluar. So kita try masukkan satu HDMI tengok. Kita try main satu video. Okey, alhamdulillah paparan telah pun terhasil, dan kita akan try main satu video untuk recheck semua everything berkaitan dengan sound dan progress display sama ada sebarang gangguan lagi ataupun tidak sebelum kita pasang secara keseluruhan. Alhamdulillah semua berfungsi dengan baik. So selesai kes dan boleh diambil sudah TV ini oleh customer. Itu saja daripada kami Between Technology. Diharap penghasilan video ini mampu memberi pemahaman kepada anda macam mana menyelesaikan masalah TV LED sharp blinking standby. Assalamualaikum.